Dan sebagaimana kita maklum, 60 tahun lalu, Sabah dan Sarawak melengkapkan sebuah negara bernama Malaysia berpandukan kepada perjanjian yang dimeterai. Perjanjian Malaysia 1963 menjamin hak dua wilayah berkenaan melalui proses permuafakatan yang menjunjung semangat kebangsaan. Ikuti laporan wartawan Safwan Sawi di Kota Kinabalu. Saya bertemu dengan Menteri di Jabatan Perdana Menteri yang bertanggungjawab dalam hal ehwal Sabah dan Sarawak, Dato' Armizan Muhammad Ali. Tegasnya, Putrajaya yang diterajui Kerajaan Perpaduan kini sangat komited memastikan apa yang tertangguh dalam MA 63 dinoktahkan. Banyak yang sudah dicapai setakat ini, antaranya penyerahan kuasa kawal selia bekalan gas kepada Kerajaan Negeri Sabah, termasuklah pengiktirafan Jabatan Kerja Raya JKR dan Jabatan Pengairan dan Saliran JPS Sabah dan Sarawak sebagai jabatan teknik di bawah arahan Perbendaharaan 182. Kesungguhan itu tidak ternoktah dan akan diteruskan lagi dalam perkara lain. Terus terang saya sebutkan, tidak ada noktah sebenarnya dalam MA 63. Bagi saya MA 63 ini, akan terus hidup, terus relevan. Kerana ada perkara-perkara yang mungkin tidak berbangkit pada masa kini dalam bentuk tuntutan, tetapi semangat dan asas itu sekiranya terkandung dalam laporan IGC dan mungkin dituntut kemudian, dia sebagai isu-isu baru yang berpaksikan kepada MA 63. Isu bornionisasi melalui pemberian kuasa pentadbiran untuk sektor pendidikan dan kesihatan, terutamanya pengambilan petugas dalam kalangan anak tempatan yang masih di peringkat penelitian misalnya, bukan sesekali menidakkan semangat kebersamaan Malaysia dan mungkin ada yang terlepas pandang termasuk dalam kalangan pemimpin sendiri apabila berucap masih berbunyi seluruh Malaysia termasuk Sabah dan Sarawak dianggap tidak sensitif, sedangkan semenanjung Sabah dan Sarawak yang membentuk tanah air tercinta ini. Bukanlah tuntutan kita tentang MA 63 ini menunjukkan bahawa kita tidak setia kepada tanah air. Kita boleh lihat contohnya baru-baru ini dengan kehadiran Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong bersama Tuanku Permaisuri dan paduka-paduka anak endah. Kita melihat penerimaan masyarakat di Sabah, sambutan itu cukup luar biasa kepada ketua negara kita. Ketua negara di peringkat persekutuan yang saya fikir tuanku sendiri pun rasa terkejut dengan sambutan luar biasa. Ini menunjukkan bahawa kecintaan kita itu kepada ketua negara itu merupakan tanda rasa citra kecintaan orang Sabah terhadap tanah air Malaysia yang merupakan milik kita bersama. Yang pasti, keterbukaan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim telah memudahkan rundingan buat Sabah dan Sarawak. Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan. Segulai sejalai. Selamat Hari Malaysia. Safwan Sawi, TV3.